بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji selepas kita bersama selama 5 hari melihat kepada halaman 190 hingga 194 dalam surah At-Taubah, surah yang penuh dengan perjuangan, surah yang menggalakkan kepada umat Islam, menggalakkan kepada perjuangan, tetapi dalam masa yang sama penuh dengan istilah taubat dan peluang untuk kembali kepada Allah kepada mereka yang tersilap ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan meneruskan dengan sesi ulang kaji kita dalam 5 halaman yang telah pun kita pelajari bersama dengan tetamu jemputan yang istimewa pada hari ini. Kita sama-sama mengalu-alukan Al-Fadhil Ustaz Syahari Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Jazakallahu khair insya-Allah. Jadi kita amat gembira dapat bersama pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan daripada Allah untuk sama-sama kita ulang kaji, pasakkan betul-betul dalam kehidupan kita, kerana dengan hidayah inilah, dengan hidayah daripada Al-Quran inilah yang akan memimpin kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat sana nanti. Dan kita juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini kita mengiring ya, mengiringi pada Ustaz Syahri kita ya, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 190, halaman yang bermula ya, apabila Allah memuji, Allah memberikan khabar gembira kepada mereka yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad ya, kepada Muhajirin Ansar, juga kepada kita yang sanggup untuk beriman, berhijrah, berjihad, sebagaimana janji Allah menyatakan Allah memberi berita gembira dengan rahmat, keredaan dan syurga, memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya pada ayat 20-21. Dan bukan sekadar pergi di syurga itu hanya beberapa hari, beberapa tahun, seperti kita pergi bercuti 3 hari kita rasa seronok sangat, anak nak sambung kita kata kena balik untuk bekerja balik ya. Walaupun sekarang ni mungkin susah nak pergi bercuti Ustaz ya. Kita doakanlah nanti buka balik tempat-tempat untuk kita berjalan. Tetapi Allah menjanjikan khalidina fiha abada, dengan perjuangan 60-70 tahun di atas muka bumi ini, Allah mengizinkan insya-Allah dengan rahmatnya untuk bercuti forever. Ya, selama-lamanya. Ini sebagai satu nikmat yang amat besar, dan kita nak melihat kepada apakah antara perkara perjuangan tersebut ya. Bila bercakap tentang perjuangan ini, sudah tentunya dia ada kaitan dengan kita kena berhati-hati, pastikan iman melangkau daripada hubungan sesama manusia, kerana kita tahu bahawa iman ini tanda kita membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca pada ayat yang ke-24 kali ini daripada halaman 190 untuk sama-sama kita melihat agar kita jauh daripada fasik istilahnya, tetapi ada juga istilah kafir di dalam surah At-Taubah. Jadi kita nak tahu apa beza kafir dan juga fasik. Cuma kita akan baca dahulu ayat 24, peringatan daripada Allah agar kita mengutamakan perjuangan dan iman berbanding dengan hanya memfokuskan kepada hubungan manusia semata-mata tanpa mengambil berat tentang hubungan dengan Allah SWT. Jadi kita sama-sama akan baca ayat 24. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi lagi saya mulakan Fadhil Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman.
ayah lain Ustaz. Nama sebab ramai juga Ustaz orang jumpa. Yalah. Ustaz ni adik Ustaz Syahri ataupun adik-beradik dengan Ustaz Syahri ke? Oh tak. Adik-beradik seagama lah. Yalah. Seperjuangan ya. Seperjuangan, masya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Berkunjung lagi dan lagi. InsyaAllah. Akan datang lagi, nak Ada panggil rezeki lagi. boleh, insyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita bertemu Isnin hingga Jumaat, Sabtu dan Ahad kita bertemu lagi dalam sesi ulang kaji, dan sekarang kita sudah di 1/3 Al-Quran. Allahu Akbar. Pejam celik sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan sudah ikut bersama-sama kita semua mengaji, membaca, memahami, tadabbur Al-Quran dan sebagainya, mengambil ibrah, mengambil pengajaran kefahaman kita, dan hari ini kita di halaman 190 dah. Dalam 600 lebih halaman, kita hari ini di halaman 190. Satu nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca untuk ayat yang permulaan ini, ayat yang ke-24 surah At-Taubah di halaman 190. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 24, katakanlah jika bapa-bapa, anak saudara isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang disukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini adalah satu peringatan yang amat berat sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan di hujung itu Allah melihat ataupun menggunakan istilah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi silap keutamaan dalam kehidupan digelar sebagai kaum yang fasik. Yang ini sama-sama kita ingin minta penjelasan daripada Ustaz Syahri, apa maksud fasik di sini Ustaz, dan juga kita ada jumpa perkataan kafir, mungkin perkataan syirik ya. Kalau Ustaz boleh jelaskan agar bila Allah ingatkan perkara ini dia menakutkan, sebenarnya tak nak kita terperosok termasuk dalam kumpulan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, dan seluruh para penonton My Quran Time. Saya hargai kepercayaan yang diberikan untuk bersama-sama mengulang kaji dan mengupas surah At-Taubah. Dan soalan yang diajukan oleh Ustaz Fazrul tadi adalah perbezaan kalimah fasiq dengan perkataan kafir. Ayat 24 yang dibacakan dengan begitu indah oleh Ustaz Tarmizi tadi menyebut bagaimana sifat-sifat orang yang fasik. Iaitulah mereka yang disebut Ustaz Fazrul tadi sebagai hilang keutamaan. Ataupun dalam perkataan lain, fasik ini adalah mereka yang meninggalkan jihad kerana nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah, lalu mereka meninggalkan perintah Allah. Ini kerana perkataan fasik juga telah diungkapkan oleh Nabi Musa
apabila Bani Israel tidak mahu menyahut seruan jihad untuk membebaskan semula Baitul Maqdis, sebagaimana dirakamkan dalam suratul Maidah ayat yang ke-25, di mana Nabi Musa telah berdoa agar Allah pisahkanlah aku daripada orang-orang yang fasik, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Jadi di sini kita sudah dapat lihat bagaimana kefahaman kepada perkataan fasik dengan melihat perkataan fasik di tempat yang lain. Lalu antara kefahamannya adalah manusia yang Allah berikan kepada mereka nikmat seperti Bani Israel, Allah berikan kepada mereka kefahaman, pengetahuan, kitab, rasul, tetapi mereka memilih untuk meninggalkan suruhan-suruhan dan kewajipan-kewajipan agama. Maka di situ namanya fasik. Adapun kafir, belum tentu dia faham agama ni. Dia menentang, dia memberontak, dia tidak percaya, ya. Barangkali mendengar, ya, barangkali mendengar apa yang disabdakan, apa yang disebutkan oleh Nabi, tetapi hatinya kafarah, menutup, ya, tidak mahu untuk mendengar. Adapun fasik, kita boleh nampak jelas dengan tindakannya untuk sengaja meninggalkan kefarduan, ya, seperti jihad yang diperintahkan. Maka sebab itulah dalam bahasa Arab pun buah tamar yang rosak akan disebut fasaqa ar-ratab. Maknanya buah tu rosak. Kita boleh nampak buah tu rosak. Jadi kerosakan agama itulah yang melahirkan perkataan fasik. Dan sememangnya perkataan ini kebanyakannya di dalam Al-Quran ditujukan kepada Yahudi, iaitulah Bani Israel yang Allah beri nikmat boleh faham tentang ayat-ayat Allah tetapi tidak mengamalkan apa yang telah diperintahkan. Maka pada waktu itu titlenya adalah fasik. Dan tuan-tuan boleh lihat pada ayat 24 berkenaan Allah beri nikmat, ya, kepada mereka, ada ayah, ada anak, ada adik-beradik, ada pasangan, ada perniagaan, ada itu, ada rumah, ada ini. Tetapi itu telah mereka jadikan sebagai sebab untuk meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi itulah perkataan fasik. Fasik itu. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri yang menjelaskan, maksudnya orang fasik ini maksudnya dia dah ada diberikan peluang iman, ya, tetapi dia tidak menurut perintah itu, begitu Ustaz, ya? Amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Oh, subhanallah. Setiap kali diberitahu mereka faham tetapi kembali untuk meninggalkan ajaran. Maka ini yang digelar sebagai kumpulan fasik. Jadi inilah perkara yang perlu kita jaga-jaga Ustaz, ya. Maksudnya ialah bila Allah dah bagi macam-macam itu, jangan dikufuri lah, ya. Pasal kalau orang yang kafir itu memang dah jelaslah dia belum lagi dapat kefahaman, ya. Tetapi bagi orang yang beragama Islam yang telah pun faham, kita semualah tuan-tuan, ya, jangan sampai kita menidakkan kepada keutamaan apabila Allah memanggil kita dalam hidup kita ini. Bila Allah panggil kita untuk solat, untuk menunaikan kewajipan, termasuklah kalau di dalam ayat ini untuk berjuang fi sabilillah. Dan di sini tidak dinyatakan qital Ustaz, ya, dinyatakan jihadin fi sabilihi. Maksudnya ini fokus kepada qital, perang sahaja ke, ataupun jihad fi sabilihi ini umum sebenarnya dalam ayat ini? Qital hanya di medan tempur mengangkat senjata, adapun jihad boleh berlaku dalam bentuk tidak berada di medan tempur, iaitulah dengan harta. Maka wajahidu fi sabilihi, ya, fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi Allah selalu mendahulukan amwal bila hal-hal jihad. Adapun qital bi anfusikum lah. Jadi di situ ada keterbukaan pada bentuk sumbangan pada agama. Ya. Alhamdulillah, ini jelas untuk kita sama-sama memastikan apa sahaja yang Allah rezekikan kepada kita dari segi amwal dan juga masa, kekuatan, talent, bakat yang kita ada digunakan kepada jalan Allah. Tuan-tuan berkongsi, menyebarkan kebaikan yang ada. Kalau ada sesuatu yang tak kena perlu ditegur, ya. Ini adalah antara perjuangan
perjuangan jihad fi sabilihi, bukan sekadar untuk perang Ustaz ya, itu salah satunya, tetapi banyak lagi ruang untuk kita berjuang bersungguh-sungguh pada setiap hari kita. Baik, itu sebahagian daripada pelajaran halaman 190 dan kita ingin bergerak pada halaman 191. Apabila Allah menyatakan di dalam ayat yang ke-28 ya, kali ini Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najas ya, sesungguhnya orang musyrik itu najas. Kita baca ayat ini dahulu, ayat 28 untuk kita memahami kalau maksudnya selepas ini orang bukan Islam tak boleh masuk masjid ke, okey, ataupun kita tak boleh sentuh ke, nanti kan kena basuh dengan air mutawasitah ke mutlak ke apa sebagainya. Kita dengar dahulu, kita baca bersama ayat 28 halaman 191. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syahri, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian. Kita berpindah ke halaman 191 dan kita nak perhatikan sekarang ini ayat yang ke-28. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Dan jika kamu bimbang menjadi miskin kerana orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu daripada kurniaannya jika dia mengkehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ada banyak permata daripada ayat ini bila Allah mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najas ya, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, jangan dekati Masjidil Haram. Kali ini nak minta ustaz untuk jelaskan apa maksud najas di sini ya, adakah ia hanya Masjidil Haram atau masjid-masjid seluruh Malaysia ya, termasuk surau, ataupun lebih daripada itu ialah dia ada motivasi. Baru ni ada yang kata bila dia terlibat dengan bisnes yang melibatkan perkara yang tak berapa bersih ini, diingatkan oleh seorang ustaz, jangan takutlah kan, bahawa sebenarnya Allah yang akan memberi kurnia. Jadi banyak mesej, nak minta ustaz cerahkan ayat 28 ni yang boleh kita ambil sebagai panduan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Hal-hal fiqh ni saya lemah sedikitlah. Tetapi ada perkara yang kita boleh fahami daripada perkataan najas. Jangan kerana ayat ini Allah Ta'ala mengumumkan orang-orang musyrik yang bermaksud mantap kesyirikannya, menyembah berhala dan selain daripada Allah, maka kita kata pada anak-anak jangan berkawan dengan acung ramasami, itu najis belaka, jangan begitu. Ini adalah contoh-contoh sindrom apabila melihat Al-Quran tidak secara keseluruhan. Ini kerana ayat ini ada ayat penuh. Sebagai contoh ya, ayat ini ada menyebutkan tentang kemasukan ke dalam Masjidil Haram. Jadi konteks ayat ini adalah seandainya orang musyrik itu datang pada tahun ini, dalam ayat berkenaan ba'da amihim hadha, pada tahun ini adalah pada tahun 9 Hijrah, iaitulah Makkah sudah dikuasai oleh Rasulullah selepas pembukaan Makkah, maka Nabi tidak mahu ada orang datang sebagai musyrik ke Masjidil Haram kerana mereka datang dengan tradisi jahiliyah, iaitulah bertelanjang. Jadi perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak selayaknya ke tempat suci seperti Masjid Al-Haram. Maka perbuatan ini, yakni telanjang semasa tawaf, adalah perbuatan yang mesti dijauhi sebagaimana najis dijauhi.
Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut di penghujungnya, iaitulah Allah akan kayakan kamu sekiranya Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan kekayaan kepada kamu. Lalu apa kaitan penghujung ayat ini dengan najas? Kerana ada asbabun nuzul di mana segelintir para sahabat berkata, habislah kita kalau orang-orang Arab tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Haram, kita nak dapat pendapatan bagaimana? Kerana kalau orang Arab di situ orang musyrik lah, dibenarkan masuk dan membuat perniagaan perdagangan seperti sedia kala. Jadi alhamdulillah ini pendapatan yang baik kepada kerajaan Makkah di bawah pimpinan Islam. Tetapi ayat ini turun, jangan berkompromi. Jangan mendahulukan macam ayat tadi kan, jangan mendahulukan untung rugi perdagangan, kerana Allah boleh kayakan dengan cara yang tidak memerlukan kepada perdagangan dengan orang-orang kafir seperti ini. Itu yang kedua, bagaimana penamat ayat itu membantu kita faham makna najas di situ. Maknanya nilai orang-orang kafir, kalau kamu beranggapan boleh menguntungkan kerajaan Mekah di bawah pimpinan Islam, mereka tidak bernilai sebagaimana najis. Mereka tidak menilai pun. Allah boleh bagi kekayaan dari sumber lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, ya, perkataan najas yang seperti disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dan Ibnu Ashur, itu adalah menunjukkan kotoran batin mereka. Itu menunjukkan rosak akidah mereka. Dan ia adalah satu taraf dengan najis yang mesti dibersihkan, yang mesti dijauhkan, yang mesti dibuang daripada memasuki Masjidil Haram. Jadi perkataan najas di situ, saya melihat pandangan para ulama yang menyatakan ia bukan sekadar najis yang menyebabkan kita kena bincangkan hukum fiqh, bagaimana bersalaman, bersentuhan, status mereka masuk masjid, itu ada perbincangan dalam fiqh. Tetapi untuk tadabbur adalah, walaupun orang musyrik itu kaya, cantik, tetapi di sisi Allah mereka adalah najas. Mereka tidak bernilai. Terima kasih diucapkan. Jangan biarkan melekat pada kita najis berkenaan. Baik, jadi itu mesej yang boleh kita ambil. Maksudnya ialah cantik, kayanya, tetapi kalau imannya itu kotor, maksudnya ia tetap najis, yang perlu kita hindari. Maksudnya masih lagi kita berkawan, Ustaz, ya, berkawan apa sebagainya, tetapi dari segi keimanan itulah yang Allah angkat untuk dimuliakan, apatah lagi bila bercakap tentang tempat suci Masjidil Haram. Jadi insya-Allah kita ingin melihat lebih lanjut lagi daripada halaman-halaman berikutnya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita edisi ulang kaji halaman 190 hingga 194. Pastinya bersama dengan tetamu ilmuwan kita yang tak asing lagi. Saya kira Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan selalu tengok selalu ikuti kupasan dan juga perkongsian ilmu daripada beliau Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Dan tadi pun kita telah melihat halaman 190 dan halaman 191. Saya kira sekarang kita nak macam saya jadi Ustaz Fazrul tadi. Ustaz Fazrul boleh teruskan Ustaz, ya. Sebenarnya saya nak tanya pada Ustaz Syahri, apa program terkini Ustaz Syahri, kan, apatah lagi nak bulan Ramadan ini, kan. Jadi bila bercakap tentang Quran ini kan kena buat persediaan, ya. Mungkin Ustaz Syahri boleh kongsi sikit apa aktiviti selain daripada hadir sekali-sekala di sini, kan. Kita ramai yang nak tahu agar boleh follow, kan, boleh perkara ini kena berterusan. Silakan Ustaz Syahri. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ustaz Tarmizi, Tadabbur Center dalam proses menyelesaikan modul
satu ayat satu surah satu hari dalam 30 Ramadan. Oh, subhanallah. Maknanya asatizah kami akan mengambil satu ayat untuk dilihat dari 3 sudut, tafsir, kehalusan bahasa dan refleksi. Ya, ambil pendekatan Quran time untuk dibawa kepada masyarakat. Jadi kita saling melengkapi lah Ustaz. Ya, betul. Ramadan. Kita memang yang berlaku pada My Quran Time ini kita ambil secara pembukaan dahulu, kemudian kita harapkan Tadabbur Center, pusat-pusat pengajian Quran yang lain terus mendalamkan lagi agar lebih ramai lagi yang nampak cahaya. Kadang-kadang ada yang nampak cahaya di permukaan, ada yang kena selam sikit baru nampak cahaya Ustaz ni kan, baru dapat permata-permata tersebut. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk mengikuti Tadabbur Center nanti ya, sebagai follow up ya kepada apa yang dikongsikan pada hari ini, kerana kita yakin bahawa nur Allah ini tidak boleh dipadamkan. Betul. Ya, itulah isi daripada ayat 32, dan kita nak baca ayat 32 yang diikuti dengan ayat yang ke-33 sebenarnya yang kita nak lihat bersama pada hari ini. Jadi kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Syahri. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak terus mendalami ayat 32 33 di halaman 192 insya-Allah. Mari kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 32 dan 33, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka, tetapi Allah tidak menghendakinya, melainkan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Di hujung ayat 32 ada perkataan walau karihal kafirun. Hujung ayat 33 ada walau karihal musyrikun. Dan selepas itu ada pula cerita pasal ulama Yahudi, para rahib Nasrani ya. Jadi kadang-kadang kita baca Quran ni Ustaz ya, dia macam melompat-lompat kalau tidak difahami tanasub ataupun kaitan antara satu sama lain, kerana ada pastinya ini datang daripada sumber yang satu, ada kesatuan perkara yang sedang disampaikan. Jadi kalau boleh Ustaz cerita sikit, satu beza kafir dengan musyrik itu ya, dan apa kaitan pula dengan ayat pasal rahib ataupun para ulama Yahudi yang muncul selepas itu tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Perbezaan antara kafir dengan musyrik. Musyrik di dalam Al-Quran terkadang Allah menamakan mereka sebagai qaumul la ya'lamun. Maknanya kaum yang tak dapat ilmu, yang tak dapat seruan, yang tak sampai kepada mereka Islam. Lalu mereka berada dalam keadaan menyembah berhala, kayu, batu. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah sendiri pada ayat yang ke-6 Allah Taala mengatakan, seandainya ada satu orang daripada musyrikin, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maknanya musyrikin ni dia tak dengar kalam Allah. Maka tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan kalam Allah. Mudah-mudahan dia beriman, kerana Allah Taala kata zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Tetapi sebaliknya orang kafir
adalah mereka yang sudah mendengar kalam Allah dan memilih untuk meneruskan penentangan. Walau sudah terbukti mukjizat, walaupun sudah selari hujah-hujah Rasulullah dengan fitrah dan logik di akal, mereka mahu menentang, ya. Dan kalau Ustaz Fazrul timbulkan satu isu yang sangat penting untuk kita ketahui, iaitu kelihatan seperti berpindah-pindah topik. Sebenarnya tidak ada perpindahan topik, melainkan ada persamaan tema. Sebagai contoh ayat yang dibacakan tadi, walau karihal kafirun. Ia adalah cerita orang kafir yang menggunakan harta benda mereka untuk memerangi Rasulullah yang diutuskan. Itu adalah kafirun ayat 32. Manakala musyrikun ayat 33 pula adalah mengenai apa yang menghalang mereka untuk beriman. Kerana melihat orang-orang beriman ini kebanyakannya fakir miskin, lalu mereka rasa macam terhalang untuk beriman. Manakala ayat 34 yang menceritakan tentang ahlul kitab, Allah mengecam mereka kerana mereka memuja harta. Mereka tidak zakat. Mereka menyimpan perak emas bawah bantal seperti Yahudi. Jadi sebenarnya peralihan itu walaupun kelihatan kejap kafirun, kejap musyrikun, kejap ahlul kitab, tetapi persamaannya adalah memerangi materialistik. Kerana surah Taubah kelihatan begitu Ustaz. Bagaimana kita sebutkan tadi, orang beriman pun ditegur supaya jangan letakkan keutamaan kepada ayah, anak, rumah, perniagaan. Kerana latar belakang surah ini diturunkan adalah peperangan Tabuk, iaitulah para sahabat diuji dengan buah tamar yang masak ranum. Tengah banyak hasil Ustaz ya. Ya, banyak hasil. Banyak hasil. Jadi ini adalah latar belakang kepada surah At-Taubah ini. Maksudnya sudah menang Ustaz ya. Sudah menang, dah aman dah ni. Betul. Bisnes sudah menjadi-jadi. Masyuk ya. Rupanya dapat panggilan untuk ke Tabuk, dan bukannya dekat Ustaz ni Tabuk tersebut. Kalau kita naik bas itu pun boleh tahan ya, apatah lagi kalau katakan nak bergerak dia dengan tentera berkuda, dengan unta apa sebagainya. Jadi ini adalah cabaran, dan inilah penjelasan yang dimaklumkan oleh Ustaz sebentar tadi tentang bagaimana ayat 34 ini hadir selepas ayat 33 32 ada kesatuan temanya. Dan tema besar dalam surah At-Taubah ini bercakap tentang keutamaan Ustaz ya. Keutamaan daripada materialistik daripada dunia menuju kepada fi sabilillah, kepada jalan Allah. Manfaatkan segala yang dianugerahkan itu untuk kebaikan, untuk perjuangan kebenaran fi sabilillah. Jadi ini adalah intisari daripada halaman 192, dan kita nak bergerak lagi kepada halaman 193 pada ayat yang ke-40 ya. Ada istilah kalimatullah ya, kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulia. Menarik di sini kerana bila kalimah dikaitkan dengan Allah, kalimatullah, tetapi lawan kepadanya itu bukan dikaitkan dengan syirik, bukan dengan tetapi dikaitkan dengan kafir, kalimatal ladzina kafaru sufla. Jadi kita nak baca dahulu ayat 40 untuk kita memahami lebih lanjut lagi halaman 193 ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Syahri, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Kita nak baca ayat yang paling bawah sekali, ayat yang ke-40. Panjang juga ayat ni. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-40, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya daripada Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentera malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perkataan kalimah kafir bukan kalimah musyrik, bukan kalimah fasik, tetapi kalau kalimah Allah tu memang Allah sahaja yang difokuskan, bukan kalimah kebaikan ke apa di dalam ayat ini Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz ceritakan sikit asbabun nuzul, peristiwa di sebalik ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana ni selalu kita dengar kan. Jadi kalau boleh diceritakan balik dan apa pelajaran untuk kita lah. Kalau sejarah satu, tapi pelajaran untuk kita pada kala COVID-19 ni nak buat apa bila tengok ayat ini, sepatutnya di rumah ataupun di tempat kerja, di mana-mana saja. Silakan Ustaz. Ada buku pun La Tahzan. La tahzan ya Al-Qarni. Okey, alhamdulillah. Ayat 40 ini adalah satu bentuk peringatan keras daripada Allah kepada para sahabat supaya mereka tidak berlengah-lengah untuk menyahut seruan jihad menuju ke Tabuk, 610 km daripada Madinah, pada musim panas terik, dan baru saja exhausted pembukaan Makkah. Kita ada Hunain dan kita ada kepungan ke atas Taif. Jadi pelbagai alasan boleh diberikan. Maka wahai orang-orang beriman, kalau kamu tidak mahu menyertai delegasi Rasulullah ke dalam peperangan Tabuk, silakan. Kamu boleh buat pilihan. Sebab Allah menangkan Rasul bukan sebab kuantiti kalian. Allah pernah menangkan Rasul thaniyatnain. Hanya dua orang sahaja. Orang kafir tak mampu sentuh Rasulullah. Jadi sebenarnya kewujudan kamu di dalam peperangan untuk apa? Kerana kalian tidak memenangkan perjuangan. Yang memenangkan perjuangan adalah Allah Ta'ala. Maka keberadaan kalian dalam perjuangan hanyalah untuk kalian mendapat pengampunan. Jangan kalian anggap keberadaan kalian di medan perang boleh menyebabkan kemenangan. Jadi sebenarnya manfaat anda terbabit dalam perjuangan ini adalah untuk anda. Yaghfir lakum dhunubakum, ya, untuk Allah ampunkan dosa kamu. Jadi kita perlu ada inside out punya matlamat. Jangan menyertai sesuatu misi hanya kerana orang lain menyertai ataupun menyertai kerana cakap-cakap orang begitu. Tetapi betulkan niat. Kita menyertai perjuangan ini adalah supaya Allah ampunkan kita. Sebab Allah Ta'ala boleh menangkan Rasulnya walaupun Rasul berdua berdepan dengan ketumbukan orang-orang Makkah yang begitu ramai, yang pernah cari Nabi ke semua mereka, cari Nabi sampai Nabi bersembunyi di Gua Thur. Dan kalau Ustaz Fazrul tanya sedikit tentang pandemik tadi, kita kan ingat Allah rakamkan cerita Nabi di Gua Thur dalam Quran hanya dalam ayat 40. Bersembunyi di Gua Thur adalah ikhtiar. Kemudian baru bertawakal. Jadi apa ikhtiar kita di musim pandemik? Jadi kita kena melakukan ikhtiar, kerana ikhtiar itu sendiri sebagai sebahagian daripada cara bertawakal kepada Allah. Penting itu Ustaz ya, ikhtiar itu. Dan dalam masa yang sama Allah membantu. Pasal ada juga yang kata bahawa Allah ni berkuasa, kalau nak jadi juga kan, kalau nak sakit juga, kalau nak meninggal juga kan. Jadi rupanya ayat ini ayat ni flashback lama ni Ustaz ni. Lama. Ini pasal ketika Nabi nak berhijrah ya. Kali ini ketika dah menang dah pun dah dapat negara ya, dah kira mewah lah ni kan. Tapi dah mewah pun kena berjuang juga ya. Kerana apa? Kerana bukan kerana mewah itu yang dituju, tetapi kerana kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah Allah yang tinggi itu perlu ditinggikan selama hidup kita di kandung badan ya Ustaz ya. Dan usaha juga ya dalam masa yang sama ialah tawakal. Jangan kita
terpisah dua perkara tersebut kerana itu sunnah yang ditunjukkan Allah dalam ayat ini. Kalau tidak, Nabi lah paling layak Ustaz ya, yang mendapat bantuan daripada Allah tanpa perlu bersembunyi. Pasal Nabi paling dekat, tetapi Nabi masih lagi berusaha ya, masih lagi Abu Bakar itu masih lagi kena tutup lubang lah apa sebagainya. Sepatutnya biar je lah kan, kalau nak selamat ini ni Nabi ni kan? Jadi ini pelajaran yang amat penting. Di hujung itu wallahu azizun hakim, Ustaz boleh ulas sikit tak ya, pasal nama-nama Allah di hujung ni dia bukan klise kan, dia amat penting. Apatah lagi kalau kita nak memahami peristiwa ini dan juga peristiwa kita zaman sekarang, zaman COVID-19 ini. Sedikit Ustaz di hujung itu. Aziz adalah Al-Ghalib An-Nasir, yang berkuasa, yang kekuasaannya, tembok pertahanannya takkan boleh dipanjat dan tidak boleh diatasi. Aziz dituju dan disasarkan kepada kafir, manakala Hakim dituju kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Hakim, dia yang menjatuhkan hukum, dia yang memberikan satu takdir, namanya orang kafir dah sampai. Orang kafir dah sampai ke dalam gua kita, wahai Rasulullah. Maka dengan dua nama yang rapat duduk bersama berkenaan, ia adalah satu kesimpulan yang paling tepat daripada Quran tentang bagaimana Allah mengatur peristiwa di Gua Thur. Itulah cara Allah menyimpulkan dengan nama Allah juga yang ditinggikan ya Ustaz ya. Ya, kalau kita sebut pun Ustaz, Aziz tu, Zai tu kan, dia bunyi gagah dah. Wah, betul. Aziz tu, dia tak Aziz kecil kan. Maksudnya lah, kalau kita tengok dari kalimah dia tu, bila kita sebut tu dia pun dah bunyi perkasa tu, dia bunyi jelas, kita sebut kena kuat kan. Jadi sudah menggambarkan sikit sebanyak. Dari segi bacaan pun sudah memberi kesan Ustaz ya. Apatah lagi bila melihat kepada maksudnya tadi, susunan apa yang berlaku tentang Allah mengalahkan orang yang bukan Islam dan juga Allah menyusun yang terbaik daripada yang maha bijaksana. Itulah kesimpulan yang akhirnya kita kembalikan balik semula kepada Allah. Allah memang berkuasa nak pastikan COVID ni habis ya ataupun tak, tapi dalam masa yang sama kebijaksanaan Allah itu juga menyokong kepada usaha yang ada itu Ustaz ya. Jadi bergabung beberapa komponen yang ada pada ayat 40 ini, inilah pelajaran penting yang kita ingin ambil sebahagiannya daripada halaman 193. Jadi alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa menjadi membantu kita pada setiap masa dengan cara kita berusaha dalam perjuangan. Dan mungkin nasihat akhir daripada Ustaz Syahri ya kepada semua yang mengikuti halaman 190 hingga 193 ini ataupun 194, mesej perjuangan lah Ustaz. Pasal orang cakap mesej perjuangan ni zaman Nabi ialah ada perang kan, jelas. Tapi zaman sekarang ni apa yang nak diperjuangkan? Silakan Ustaz. Kita perlu memerangi suara-suara was-was. Sebab liputan yang diberikan oleh surah Taubah tidak sedikit. Suara munafik, suara orang Yahudi, suara orang musyrik. Suara-suara itu dimainkan semula dalam surah Taubah, yang mana ada persamaan, iaitulah menimbulkan keraguan kepada orang beriman. Tak payahlah bagi komitmen kepada Rasulullah. Cukup-cukuplah. Cuba lihat, ada banyak perkara lain yang lebih menguntungkan kalau kau stay kat Madinah. Jadi kita pun begitu Ustaz. Perjuangan para asatizah kita di Quran Time, perjuangan anda ya bersama menyebarkan Al-Quran, jangan biar lemah semangat hanya kerana perkataan-perkataan mereka yang tidak senang dengan penyebaran Al-Quran. Jadi terus committed. Saya kira komitmen menyebarkan Al-Quran antara mesej penting surah Taubah. Subhanallah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri memberikan nasihat kepada tuan-tuan yang berada di rumah dalam kapasiti masing-masing Ustaz ya, kemampuan masing-masing. Ada mak, ada yang baru ni ya, ayahnya meninggal ya, dan lepas ayah meninggal dia makin committed lagi dengan Quran, pasal bila melihat selama hari ni depan TV ada ayahnya yang mengikuti slot Quran Time. Jadi bila sekarang tengok depan TV dah tak ada ayah dah kan. Jadi apa lagi yang boleh dibuat oleh si anak kecuali meneruskan perjuangan ayah yang kadang-kadang dia adalah bagi tahu dalam WhatsApp, tengoklah kan. Tapi bila ayah sudah pergi, WhatsApp dah tak muncul lagi dah untuk mengingatkan tentang kebaikan dan kepada Al-Quran, maka si anak pun ingin meneruskan. Jadi perkara-perkara yang mampu oleh tuan-tuan ya mengajak kepada Al-Quran, kepada komitmen kata-kata daripada Allah ini, mungkin bagi sebahagian orang alah itu kecil sahaja, tetapi
Yang penting ialah kita bersama dengan kalimatullahi hiyal ulia. Moga-moga Allah angkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung ini kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kepada kita hidayah, komitmen kepada kata-kata ataupun perkataan Allah di dalam Al-Quran. Kita bersama dengan Ustaz Syari untuk memimpin doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma la taj'alna minal ladina yaquluna ma la taf'alun. Allahumma ja'alna minal ladina yaj'aluna kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatul ladina wa kalimatullahi hiyal ulya. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri memimpin doa. Terima kasih sudi bersama pada sesi ulang kaji 5 halaman pada hari ini, dan kita mendoakan agar terus kefahaman dan memperjuangkan ayat-ayat Allah ini adalah kesedaran yang ingin kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan, kita menyebarkan sumbangan kita, harta kita, kepakaran kita, kerana kita yakin bahawa dengan kita menyebarkan Al-Quran, kita menurut kepada seruan yang ada dalam surah At-Taubah ini. Dan satu peringatan penting kepada tuan-tuan, kalau ada orang yang datang ke rumah-rumah meminta sumbangan atas nama My Quran Time, itu adalah scam. Jangan dilayan tuan-tuan ya. Khawatir duit itu tidak sampai untuk membuat program-program Quran, tetapi digunakan untuk personal agenda individu semata-mata. Jadi kita bertemu kembali pada jam 5, pada jam 11, pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan terus tuan-tuan committed dalam perjuangan menyebarkan Al-Quran. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah.